Salam sejahtera, selamat pagi. Terlebih dahulu pada hari ini saya hadir untuk merastikan persidangan keselamatan penerbangan Malaysia Aviation Safety Center yang dianjurkan oleh pihak CAM, Civil Aviation Authority of Malaysia, pihak kuasa penerbangan Malaysia bersama-sama dengan pihak FAA dan juga pihak Boeing. Ini merupakan satu seminar antarabangsa yang menghimpunkan pakar-pakar keselamatan ke safety, aviation safety dari seluruh dunia, terutamanya daripada rantau Asia Pacific. Ramai wakil-wakil daripada negara-negara luar hadir bersama dalam seminar ini, yang merupakan satu seminar yang sangat penting yang dianjurkan di Kuala Lumpur, yang boleh berkongsi pandangan kepada aspek-aspek keselamatan penerbangan ataupun aviation safety. Sudah tentu apa yang berlaku pada minggu lepas menjadi satu ingatan kepada semua yang hadir dalam seminar ini, dan itu yang menjadikan bahawa safety aviation adalah satu aspek yang sangat-sangat penting dalam bukan sahaja sektor penerbangan tetapi juga kehidupan harian kita. Dan apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat penting, sangat bermakna. Dan seperti yang saya katakan dalam ucapan tadi, mereka yang menyumbang tenaga, yang terlibat dalam aspek-aspek keselamatan, pada waktu biasa mereka kurang diberikan perhatian ataupun tidak diberikan penekanan ataupun recognition. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah tugasan yang sangat penting. Segala yang mereka lakukan itu dapat memastikan keselamatan kita, terutamanya keselamatan penerbangan, safety aviation. Jadi best practices yang kita nak berkongsi bersama pada hari ini dapat meningkatkan mutu keselamatan yang boleh kita laksanakan secara bersama. Dan apa yang penting dalam industri penerbangan ialah supaya kita sentiasa berpegang kepada standard ataupun piawaian keselamatan yang tertinggi, the best practices yang boleh diaplikasikan dalam negara-negara secara bersama. Dan sudah tentu piawaian ini kita diurus stabil oleh pihak ICAO, International Civil Aviation Organization, di mana Malaysia juga merupakan sebuah ahli majlis dalam ICAO. Dan sudah tentu ini merupakan agenda utama negara kita untuk menyumbang tenaga. Dan saya amat bangga bahawa pada kali ini Malaysia menjadi tuan rumah kepada seminar yang berprestij ini. Dan saya juga ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak berkuasa penerbangan Malaysia, CAM, yang menjadi tuan rumah kepada ramai pakar-pakar daripada luar pada kali ini. Dan banyak sharing session akan dilaksanakan sepanjang 2 hari ini dan esok. Dan saya yakin bahawa apa yang dikongsi itu dapat membantu kita untuk memastikan piawaian keselamatan kita dapat dipertingkatkan. Okay. Ada soalan berkenaan dengan kabinet ini? Maybe will they be discussing what happened with the jet crash last week? Everybody here today. Is that one of the things? No, I think it's not specific. Of course, it is generally it's all about aviation safety, but not specifically into one particular incident. Because that incident, of course, we have another body which is investigating it under our Air Accident Investigation Bureau, AAIB,
which are investigating the incident. This seminar is not meant for one particular incident. It is meant for the general safety procedures and best practices among nations. If any of the ideas people give here today, should we implement them for the future, or do they have any experience in dealing what caused the... Well, of course, as Captain Osman said, we are hoping that they can share their ideas, and hopefully that we can come up with one or two resolutions which can be applied for adoption. And any adoption of safety standard, of course, must be guided by ICAO standard. But best practices can be shared, and that we can bring it up to be adopted by the higher level. Is the ministry looking into making it a requirement for all types of private aircraft based in Malaysia to now have flight data recorder after the incident was removed? First of all, I think any requirements must be based on ICAO standard. So I think that the data recorder is not required for certain types of aircraft. So this is not unusual. I think as far as we are concerned, any requirement must be based on international standard. And in this case, it's ICAO standard. Maybe. Yeah. Isu masalah melibatkan pengangkutan tapi lain punya sebab ERL untuk Sementara ini ada tak Airline Aviation. Sebab setiap kali berlakunya nahas aircraft ini, so kita menghantar ataupun direktif ke Singapura atau Malaysia. So kenapa sehingga sekarang Malaysia belum lagi belum entry hantar? Kita bukannya setiap peralatan kita ada. Yang pertamanya, pada awalan kita rasakan bahawa analisa itu boleh dibuat dalam negara kita. Kita ada makmal kita. Tetapi apabila cockpit recorder itu ditemui dan dibawa ke makmal, didapati cockpit recorder itu rosak teruk di luaran, dan dia tak boleh diproses dalam makmal kita. Jadi dia punya memory part itu dikeluarkan, dan memory part itu dikeluarkan, kita tak ada peralatan untuk menganalisa voice recorder tersebut ataupun data voice tersebut. Pada ketika itu memang saya bercadang untuk cuba mendapatkan peralatan itu. Kita source peralatan itu untuk dibawa terus ke makmal kita untuk kita analisa. Tetapi saya difahamkan untuk kita membeli peralatan itu mengambil masa mungkin berbulan untuk dihantar ke makmal. Kita tak boleh menunggu berbulan. Jadi saya membuat keputusan secara segera. Saya memberikan keputusan kepada Ketua Biro Siasatan Kemalaman Negara, Ketua Biro PSKU, untuk terbang ke Singapura pada malam itu juga, pada hari Sabtu. Apabila dikeluarkan pada hari Jumaat, kita perolehi peralatan tersebut ataupun cockpit recorder tersebut dapat dikeluarkan pada hari Sabtu. Hari Sabtu dia beritahu bahawa peralatan kita di makmal di Kuala Lumpur tidak dapat mengeluarkan data tersebut dan terpaksa dihantar ke Singapura. Jadi saya memberikan keputusan segera. Malam itu beliau juga hadir, turun pergi terbang ke Singapura, dan selama 2 hari mereka berada di sana. Pada awal pagi tadi saya mendapat laporan daripada Ketua Biro bahawa makmal di Singapura juga tidak dapat mengeluarkan voice recorder tersebut. Okay. Jadi ada beberapa isu teknikal, ada kekangan yang tidak membenarkan ataupun tidak dapat mengeluarkan rakaman tersebut ataupun lakukan mengeluarkan retrieve voice data tersebut. Jadi Ketua Biro akan balik ke Kuala Lumpur petang ini dan beliau akan memberikan penjelasan kepada saya, dan tindakan susulan ialah kita mungkin perlu hantar memory card tersebut ke Florida untuk dianalisa. Jadi petang ini beliau akan kembali dan memberikan taklimat kepada saya, dan kita akan membuat perancangan seawal mungkin untuk membenarkan tim BSKU untuk pergi ke Florida untuk cuba retrieve
voice recorder tersebut. Jadi bukan soalnya kita tak nak buat di Malaysia, cuma ada kekangan. Dan kadang-kadang peralatan-peralatan ini memang perlukan pelaburan, dan kita cuba memboleh peralatan-peralatan. Tetapi apabila dalam keadaan kecemasan seperti ini, kita memerlukan tindakan yang segera. Jadi kita terpaksa untuk mendapatkan bantuan daripada mana-mana pihak yang mampu. Tetapi dalam dunia aviation ini, kita kena faham bahawa tidak ada satu negara yang boleh melakukan segala-galanya. That's why we need to have collaboration. Itu sebabnya pihak-pihak penerbangan ataupun pihak-pihak keselamatan aviation ada kerjasama serantau, kerjasama antarabangsa. Jadi apabila berlakunya insiden seperti ini, kita sering bekerjasama. Ini sesuatu yang merupakan diplomasi aviation. Kita bekerjasama. Jadi bukan soal ego nasional masing-masing. Jadi saya berharap bahawa tidak ada tuduhan ataupun anggapan bahawa mengapa kita tak buat dalam negara kita. Jadi kalau kita boleh buat dalam negara, sudah tentu kita nak buat dalam negara. Tetapi kadang-kadang peralatan itu tak ada dalam negara kita. Jadi kita perlulah bekerjasama mendapatkan bantuan daripada pihak luar. Dan dalam aviation standard ini, pihak-pihak berkuasa aviation ini menjadi lumrah dunia aviation. Apabila berlakunya insiden ataupun kemalangan, kerjasama itu amat erat. Jadi bantuan diberikan oleh mana-mana pihak dan mereka offer. Sudah tentu apabila ada tawaran tersebut, kita menerima tawaran. Kerana bagi kita prioritinya ialah kita cuba nak mendapatkan data itu secepat mungkin. Kita nak dapatkan jawapan apa yang berlaku. Itu yang kita buat keputusan. Jadi bukan soal kita tak nak buat dalam negara kita, tetapi setiap insiden akan memberikan pengajaran kepada kita apa yang perlu ditambah baik, apa yang perlu kita laksanakan untuk penambahbaikan. Jadi selepas ini mungkin ada peralatan-peralatan yang perlu ditambah baik, yang perlu ditambah ataupun dibeli. Jadi tetapi itu semuanya memakan masa. Ketika ini untuk menjawab persoalan apa yang berlaku dalam insiden pada minggu lepas, kita terpaksa mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak luar. Dan seperti yang saya katakan, prioriti saya ialah cuba memberikan jawapan kepada keluarga mangsa dan juga kepada orang lain secepat mungkin. Jadi apa sahaja langkah yang boleh kita ambil untuk mendapatkan jawapan itu secepat mungkin akan diambil. Termasuklah menghantar tim kita ke Amerika Syarikat untuk cuba mendapatkan retrieval of that voice data. Kalau Florida pun berdepan masalah sama juga macam mana? Itu jangan dah kita buat kesimpulan macam tu dulu. Saya selalu kata jangan buat kesimpulan sebelum dia berlaku. Jadi Florida tu hantar ke siapa dan Florida tu hantar ke siapa? Kita akan hantar kepada OEM aircraft tersebut. And manufacturer of the CDR, pihak penghilang cockpit voice recorder tersebut, bukannya aircraft. Cockpit voice recorder punya manufacturer. How long will it take for this investigation to get done? Because you said now you're sending it to Florida. So Yes, I said tentatively, how long will it take? Months or? No, the preliminary investigation, as I said, under Annex 13 IKO, the preliminary investigation and the report must be given within 30 days from the incident. So the first 30 days is very, very crucial. We have to give a preliminary report within 30 days. That is under international guideline. Okay. The preliminary report must be issued within 30 days. So then it depends on what they found in Florida. Then you can give Yes. 30 days. Yes. Okay. And also I have a question. The detailed report, usually will take months or even a year. Okay. And how would Malaysia maintain its Cat 1 status and not being downgraded again? We are doing everything possible. I think all the all the audit assessment previously by FAA are being followed through, and CAM of course is very, very vigilant in terms of making sure that whatever that has been found in the audit previously
will be rectified, and we'll take all necessary actions to ensure that we remain as category 1. Maybe ada analisis awal tak daripada CAM mengenai punca? Belum lagi, itu yang sebab kata-kata sekarang ini yang paling kritikal ialah CPR tersebut, cockpit voice recorder tersebut. Sehingga kita mendapat retrieve voice recorder tersebut, belum lagi dapat kita buat kesimpulan keluar. Maybe voice recorder tu ada tempoh masa tak? Dia akan hilang ke macam mana? Ada. Tidak. Dia punya memory card itu sudah dikeluarkan. Okay, memory card itu masih dalam keadaan yang boleh dikatakan baiklah. Tapi cuma kita dah tahu apa masalah, dia tak dapat di-download kembali. Jadi dia terpaksa dihantar balik kepada manufacturer OEM tersebut yang membuat voice recorder tersebut di Florida. Jadi itu yang kita cuba, walaupun ada cubaan teleconferencing di antara tim kita dan juga pakar di Singapura bersama dengan manufacturer selama 2 hari, tetapi troubleshooting itu tak berjaya. Jadi kita membuat keputusan supaya tidak meneruskan analisa itu di Mekah di Singapura. Tim DSKU akan balik hari ini juga, dan mereka akan bagi taklimat kepada saya dan juga FOT. Dan selepas itu kita akan buat keputusan untuk hantar mereka ke Florida. Mungkin lepas sampai ke Singapura ke Florida tak mungkin memakan kos. Adakah itu jaminan kerajaan walaupun Kos tidak menjadi isu kepada kita. Kos tidak menjadi pertimbangan. Memang dalam kerja-kerja seperti ini, kos dan sebagainya, kita ada bajet untuk tersebut, ada peruntukan untuk tujuan tersebut. Jadi kos tidak menjadi pertimbangan kepada kita, sebab ini merupakan satu tanggungjawab dan juga tugas penting dan juga menjadi tugas hakiki kepada BSKU. Jadi saya nak jawab juga, ada pertanyaan dia, ada saya tengok macam-macam pakar tepian kata mengapa bukannya siasatan dibuat oleh polis, bukan dibuat oleh KDN dan sebagainya, mengapa Menteri Pengangkutan sibuk. Ini bukan soal sibuk, ini soal tanggungjawab nyawa manusia keselamatan. Dan saya nak bagi tahu bahawa tugas hakiki apabila terdapat kemalangan udara terletak di bahu Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU, dan Biro Siasatan Kemalangan Udara ini, BSKU ini, dia lapor terus kepada Menteri Pengangkutan. Jadi itu dalam struktur pentadbiran penerbangan kita. Apabila berlakunya kemalangan udara, bukan pihak CAM pun tidak terlibat dalam siasatan. Yang membuat siasatan itu Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU. Dia 2 unit yang berbeza, 2 entiti yang berbeza. CAM ialah pihak berkuasa penerbangan Malaysia. Mereka bertanggungjawab dari segi safety standard, safety protokol dan sebagainya. Tetapi apabila berlakunya kemalangan udara, ia ada biro yang lain yang mengambil alih tanggungjawab tersebut. Jadi yang melapor kepada saya ialah ketua biro tersebut, ketua BSKU, bukannya Kapten Razman dalam perkara ini. Jadi itu perlu difahami oleh orang ramai bahawa ada tugasan hakiki yang terletak di unit-unit yang khas. Tapi yang akan ke Florida tu esok ke atau pada masa dari ini? Dia balik hari ini, petang ini juga. Okey, dia akan bagi taklimat kepada saya dan kita akan cuba buat arrangement secepat mungkin. Kalau boleh dalam hari petang ini ataupun esok pagi akan terus saya hantar mereka. I need your clarification about the plane. So since the plane was foreign registered, did it have both an international and Malaysian charter license? Dia yang pertamanya bukannya commercial operation. Dia privately owned. Dia dimiliki secara persendirian. Pemilikan pesawat itu adalah di bawah satu koperasi. Dia miliknya sebuah koperasi.
sehingga kedua-dua pengangkutan ini terpaksa digabungkan. So kesannya adalah kepada penumpang, satu, perubahan jadual masa. Jadi penumpang semua akan jadi terlalu ramai lah kan. Tapi benda ni tak mendapat perhatian lah daripada kementerian sebelum ini. Jadi macam mana? Saya mengapa rasa tak dapat perhatian? Saya Sebab- nak arahkan CEO ERL untuk bagi laporan kepada saya. Bila? Apabila saya dapat apa-apa, sebab saya sering saya detect dalam social media saya, sebelum pun rakan media tanya, selalunya ada jadi pihak orang ramai mereka dalam social media buat aduan, mereka tag kepada saya, dan saya dah minta CEO ERL untuk memberikan laporan lengkap kepada kita mengapa digabungkan dan sebagainya. Kerana pemahaman kita ialah KLIA Transit dengan KLIA Express ini adalah dua perkhidmatan berbeza. Jadi sebabnya ada KLIA Express itu ialah untuk memastikan satu perkhidmatan yang lancar, yang cekap daripada KL Central ke KLIA. Jadi mereka belum memberikan laporan kepada saya, dan apabila mereka memberikan laporan, kita akan buat teguran dan kita akan lihat untuk pastikan perkhidmatan tidak terjejas. Tapi masalah itu baru adalah 2 hari lepas masalah itu berlaku. Dalam itu je saya kata 2 hari lepas baru saya dihubungi atau dimaklumkan, dan saya terus meminta pihak pengurusan ERL untuk memberikan laporan. Okey, terima kasih.